Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hakim Rahman bersiaran secara langsung dari rumah. Apa khabar Hakim pada hari Sabtu ini? Oi, baik Zehat. Seronok rasanya bekerja dari rumah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu hujan pula tu. Apa pun kami akan bawakan perkembangan menarik di astroawani.com pada hari Sabtu ini. Pastinya kita telah menyaksikan satu minggu yang sangat menarik to say the least di Dewan Rakyat dengan penggulungan belanjawan 2021 dan juga pasti kita akan menyentuh tentang isu COVID-19 yang mana ramai yang menanti-nantikan berita ini di mana Malaysia baru saja umum perkembangan ataupun langkah pertama dalam mendapatkan akses kepada vaksin COVID-19. Jadi dalam ketidaktentuan politik dan ekonomi dan juga kes yang semakin melonjak, kes positif COVID-19. Tetapi ini satu kepastian yang kita dapat mungkin memberi sedikit kelegaan kepada rakyat Malaysia apabila kerajaan semalam umum Pfizer dan BioNTech bakal membekalkan 12.8 juta dos vaksin kepada Malaysia. Ini perkembangannya yang kami bawakan semalam, berita terbaru, perjanjian bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Sains Teknologi Inovasi di Malaysia, KKM dan juga MOSTI untuk menyediakan 12.8 juta dos vaksin berasaskan BNR 162 mRNA bagi melawan COVID-19 tertakluk kepada keputusan klinikal dan kelulusan Badan Kawal Selia. Kita tahu sebelum ini vaksin yang dibangunkan Pfizer, syarikat pharmaceutical juga bersama dengan BioNTech dari Jerman mengumumkan berita baik tentang vaksinnya yang menunjukkan kadar keberkesanan yang tinggi lebih 90%, juga disusuli dengan berita daripada beberapa lagi pembangun vaksin lain, Moderna dan juga AstraZeneca, masing-masing mengumumkan kadar keberkesanan yang tinggi. Tetapi ini salah satu ataupun kita boleh katakan salah satu pembekal, kita belum tahu lagi kesemua pembekal yang bakal mengadakan perjanjian dengan kerajaan Malaysia, tetapi ini satu perkembangan yang sangat baik, berita yang sangat baik Hakim. Ya, dan masa yang sama lagi berita yang lebih baik lagi adalah kepada semua rakyat Malaysia kerana vaksin ini yang telah pun perjanjian kita tanda tangani ini kita jangkakan akan kita perolehi pada awal tahun depan ataupun lingkungannya pada suku pertama tahun depan. Ini dikatakan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Mari Yassin dalam sidang media secara maya bersama dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan juga Menteri Kesihatan Dr. Adam Mabur dan juga Khairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa Malaysia sebenarnya telah menandatangani perjanjian pembelian ini dengan Pfizer seperti Naila sebutkan tadi, dan kita akan jangkakan dapat vaksin ini secara percuma, tetapi bukan semua, tapi sekurang-kurangnya untuk memenuhi keperluan imunisasi 20% rakyat Malaysia ataupun 6.4 juta rakyat Malaysia. Dan dalam masa sama juga Pfizer juga ada menyatakan komitmen untuk menghantar sebanyak 1 juta dos vaksin pada suku pertama 2021. Dia secara berperingkat, mula-mula 1 juta dos, kemudian 1.7 juta dos pada suku kedua, dan 5.8 juta dos pada suku ketiga dan seterusnya 4.3 juta dos pada suku tahun keempat. Maksudnya sepanjang tahun 2001 ini ada beberapa fasa penghantaran vaksin oleh Pfizer secara berperingkat. Tetapi dalam masa sama vaksin ini perlu juga mendapat kelulusan pelbagai peringkat, pelbagai pihak, antaranya daripada FDA, Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat, dan di Malaysia juga antara badannya adalah Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MPRA ataupun Badan Regulatory Farmasi Malaysia. Dan inilah yang akan kita jangkakan berlaku pada sepanjang tahun depan. Tetapi siapakah 20% rakyat Malaysia yang akan mendapat vaksin pada fasa pertama itu? Pastinya ia akan diberikan kepada golongan yang berisiko tinggi, yang mudah mendapat jangkitan sebelum diperluaskan kepada kumpulan sasar yang lain. Sebelum ini kita sudah dimaklumkan bahawa antara yang pertama akan mendapat vaksin ini adalah petugas Barisan Harapan, jururawat, doktor, pasukan polis, tentera. Mereka inilah akan diberikan keutamaan, dan juga golongan berisiko seperti warga emas yang mudah bukan mudah dijangkit tapi mudah mendapat virus ini kerana faktor imunisasi dan juga faktor pelbagai komplikasi penyakit yang lain, Naila.
Ya, seperti anda saksikan tadi kami telah banyak menyediakan infografik, maklumat terperinci mengenai vaksin bukan sahaja yang dibangunkan oleh Pfizer ini tetapi juga maklumat terperinci tentang pembangun vaksin yang lain, Moderna, AstraZeneca yang kita tahu. Setakat ini mungkin kita lihat satu isu yang bakal timbul dengan vaksin Pfizer dan BioNTech ini seperti yang kita perincikan tadi dalam infografik tadi. Kalau kita nak bandingkan Pfizer dan BioNTech memerlukan suhu penyimpanan negatif 75 darjah Celsius. Itu dikirakan ekstrim juga faktor penyimpanannya yang bakal menimbulkan isu logistik apabila nak mengedarkan vaksin tersebut, yang dikatakan kalau tidak berada pada suhu negatif 75 ini mungkin akan mendatangkan kesan kepada keberkesanan yang mungkin tidak akan begitu berkesan. Dan kita tahu juga setakat ini apa yang diumumkan Pfizer, harga bagi vaksin itu dijangka sekitar $20 untuk satu dos, dan kita tahu juga memerlukan 2 dos untuk vaksin Pfizer ini berkesan. Kalau kita nak banding dengan Moderna dan juga AstraZeneca, ini juga salah satu vaksin yang baru saja menunjukkan kadar kebenaran yang tinggi. Ini antara yang dinantikan orang ramai apabila AstraZeneca umum harganya lebih murah berbanding dengan lain, dijangka sekitar $4 hingga $5 saja untuk satu dos, dan juga menunjukkan akan bekerjasama dengan negara-negara membangun, negara miskin untuk membantu mereka mendapatkan akses kepada vaksin ini, dan juga tidak memerlukan suhu penyimpanan yang begitu ekstrim, sekitar 2 hingga 8 darjah Celsius. Mungkin tidak akan menimbulkan faktor ataupun isu logistik sangat berbanding yang lain. Tetapi apapun, apa yang diumumkan kerajaan masih lagi akan cuba dapatkan vaksin daripada pelbagai pengeluar. Jadi bukan sahaja Pfizer, tapi kita tahu kerajaan juga mengadakan hubungan diplomatik bersama dengan kerajaan China dan juga dengan Rusia untuk mendapatkan akses vaksin daripada pelbagai pengeluar. Dan kita lihat juga apa yang menjadi tumpuan pada muka depan berhubung dengan vaksin COVID-19. Muka depan akhbar tempatan New Straits Times misalnya, Immune Nation, itu yang kita harapkan. The government has inked a deal with Pfizer to ensure Malaysians are vaccinated. Tetapi dalam masa yang sama menceritakan juga tentang penilaian risiko dan keselamatan yang akan dijalankan terhadap vaksin tersebut. Kalau kita lihat pada muka depan berita harian juga menceritakan tentang perjanjian ini bersama dengan Pfizer, tetapi juga menyentuh tentang COVAX, salah satu perjanjian juga yang dijalankan oleh kerajaan sebelum ini. Dan juga pada muka depan The Star, as early as January, itu tumpuannya, headline-nya yang kita jangka di mana vaksin ini mungkin akan disediakan kepada rakyat Malaysia seawal tahun depan. Ini berita yang dinanti-nantikan orang ramai kerana kita lihat juga dalam masa yang sama kes positif COVID-19 dalam negara semalam kembali mencecah angka 4 digit selepas kita merekodkan sekitar 900 kes pada 2 hari sebelum. Sekarang ini kita lihat setakat 12 tengah hari semalam dalam 24 jam kita merekodkan 1,109 kes baru dengan 2 kes kematian. Ini menjadikan keseluruhan kes telah pun mencecah lebih 60,000 dengan 61,861 kes, dengan 10 kes import baru juga direkodkan semalam, dengan kes aktif ketika ini adalah sebanyak 11,307 kes. Dan kes kematian juga menjadikan dengan 2 kes kematian baru menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan adalah sebanyak 350 kes. Itu antara perkembangan COVID-19 dalam negara, Hakim, sementara kita meraihkan perkembangan positif tentang vaksin ini. Dan dalam masa sama, ketika sidang media yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, beliau juga turut menyentuh mengenai vaksin itu, di mana beliau juga mengulangi kenyataan yang pernah dikeluarkan sebelum ini oleh Menteri Muhsin Sukhairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa malangnya individu yang berusia bawah 12 tahun ataupun kanak-kanak ini bukanlah termasuk dalam kategori mereka yang akan diberikan keutamaan ataupun akan mendapat vaksin pada fasa pertama dan kedua, tetapi kepada mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas, itu yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, kerana mereka perlu melihat kepada data-data sedia ada, data-data dan juga ujian klinikal yang dilakukan, dan dalam masa yang sama juga seperti yang disebutkan awal tadi, ianya akan diberikan kepada golongan berisiko dan juga petugas barisan hadapan. 20% terawal yang akan mendapat imunisasi itu adalah kepada mereka dan bukan kepada
seluruh rakyat Malaysia yang akan diberikan akhirnya eventually kita harapkan, tetapi keutamaan diberikan kepada mereka yang terdedah kepada risiko ini. Naila. Ya, tetapi apa yang saya perasanlah ketika kita meraihkan berita baik tentang vaksin ini, apa yang saya juga lihat di media sosial dan juga apa yang dikongsikan di aplikasi WhatsApp dan sebagainya, semakin banyak juga mesej-mesej menularkan berita palsu tentang yang berunsurkan anti-vax ataupun anti-vaksin, yang kita tahu satu isu yang sering kita lihat kita dapat lihat di media sosial dan juga dikongsikan di aplikasi mesej dan sebagainya, dan kini mungkin semakin menular ketika kita lihat banyak berita tentang vaksin ini. Saya faham ramai yang mungkin khawatir dengan keselamatan vaksin, tetapi kita lihat keberkesanan dan juga kebolehan Kementerian Kesihatan sebelum ini mengedarkan dan memastikan proses vaksinasi itu berjalan secara lancar dengan banyak lagi penyakit sebelum ini dalam sejarah negara kita, tetapi mungkin ini satu lagi pendekatan baru yang perlu diambil oleh pihak berkuasa melihat kepada kumpulan-kumpulan anti-vaksin dalam negara kita. Mungkin satu masalah yang akan timbul ketika kita ambil langkah seterusnya untuk proses vaksinasi ini. Tetapi apapun, selain daripada perkembangan COVID-19, kita juga nak lihat kepada apa yang menjadi tumpuan sepanjang minggu ini, iaitu dengan penggulungan belanjawan 2021 yang pastinya mencuri perhatian orang ramai dengan kekicauan yang tercetus di Dewan Rakyat pada Khamis lalu, dan juga apa yang mengejutkan apabila ahli Parlimen Pembangkang tidak membantah ataupun mereka hanya membantah ketika penggulungan itu, tetapi apabila undi berlangsung mereka tidak mengadakan undi belah bahagi. Ini mengejutkan beberapa pihak, dan penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya beliau mengaku membuat keputusan dan meminta Ketua Whip Parti Pembangkang agar tidak menyokong usul undi belah bahagi belanjawan pada Khamis. Katanya tindakan itu diambil bagi memberi ruang, memberi laluan kepada ahli parlimen meneliti secara terperinci dan mendalami keseluruhan pengumuman Menteri Kewangan. Katanya walaupun rakan-rakan khususnya Lim Guan Eng dan juga Muhammad Sabu merasakan perlu dibuat undi belah bahagi pada waktu itu, saya telah membuat keputusan sebagai Ketua Pembangkang serta pengerusi Pakatan Harapan untuk meminta ketua-ketua whip parti pembangkang tidak berbuat demikian. Ini penting untuk ditekankan di sini, di mana ada pendirian sebenarnya yang ditunjukkan oleh Lim Guan Eng dan Muhammad Sabu, beberapa lagi ahli parlimen yang lain yang sebenarnya ingin membantah belanjawan tersebut, tetapi mengambil keputusan untuk mengikut pendirian parti yang diambil oleh Ketua Pembangkang, yang ada juga dikatakan keputusan tersebut dibuat pada saat-saat akhir. Hakim. Dan pelbagai cerita mengenai bagaimana keputusan itu dibuat, tetapi ini kenyataan rasti yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang, dan malah beberapa pemimpin pembangkang sebelum ini juga ada menyatakan permohonan maaf. Contohnya Sarudin Ayub yang menyatakan maaf, dan juga ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman yang menyesali tindakannya tidak berdiri bagi menyokong untuk mengadakan undi belah bahagi. Tak cukup 2 orang saja quorum pada waktu itu. Tetapi dalam masa sama, kita lihat di media sosial umpamanya gempak gempita para penyokong dan juga ahli Parlimen Pembangkang ini untuk menolak belanjawan 2021 yang dibentangkan cukup kuat. Tetapi akhirnya apa yang berlaku di Dewan Rakyat itu mengejutkan semua pihak, terutamanya penyokong-penyokong pembangkang, dan ia juga disifatkan sebagai sesuatu yang aneh, yang agak janggal, pelik sebenarnya. Ini yang dinyatakan disifatkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang menyifatkan bahawa tindakan majoriti ahli Parlimen Pembangkang tidak menyokong usul undi belah bahagi peringkat dasar sebagai satu perkara yang beliau melihatnya sebagai pengiktirafan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Dan katanya kita dapati bukan sahaja parti kerajaan yang sokong, tetapi sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang menyokong. Ini aneh. Selama Kerajaan Tan Sri Muhyiddin tertubuh, pihak pembangkang berusaha untuk menjatuhkannya dengan undi tidak percaya di Parlimen. Tidak kurang 25 usul tidak percaya dikemukakan. Tetapi apabila belanjawan dibentang, pembangkang bersuara kononnya akan menolak. Ada pemimpin yang datang berjumpa saya sehari sebelum untuk nyatakan tentangan mereka. Jadi ini
sebagai satu yang pelik dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan kata Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi penjelasan yang dibuat sebelum ini bahawa ianya bagi memberi ruang perkara itu dibahaskan di peringkat jawatan kuasa di setiap kementerian itu sebagai sesuatu yang tidak memberi apa-apa kesan signifikan ke atas kerajaan maupun kepada belanjawan yang dikemukakan. Itulah yang dinyatakan oleh Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dalam masa sama juga, tindakan ini juga dilihat banyak diberi kebertanggungjawapannya kepada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana bekas wartawan veteran ini juga Khadir Jasin juga ada mempersoalkan mengenai dakwaan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, iaitu beliau menyatakan bahawa beliau mempunyai a strong, formidable and convincing numbers of MPs untuk menyokong beliau sebagai Perdana Menteri seterusnya. Ini kata Khadir Jasin, mana 128 sokongan ahli parlimen seperti yang Anwar dakwa. Itu kata bekas penasihat komunikasi Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga wartawan veteran, yang dilihat keputusan untuk tidak bangun itu memang didorong oleh Anwar Ibrahim seperti yang diakui sendiri oleh beliau. Tetapi tindakan ini, iaitu tindakan Blok Utama Pembangkang untuk luluskan di peringkat dasar ataupun polisi melalui undi suara ini adalah satu yang boleh dipersoalkan. Itu kata Khadir Jasin, yang melihat perkara ini akan menimbulkan kemarahan penyokong Pakatan Harapan. Naila. Ya, saya kira apa yang diperlukan bagi penyokong pihak pembangkang ketika ini adalah penjelasan lebih lanjut, lebih khusus mengapa tindakan tersebut diambil. Masih ramai yang mungkin tak faham apa strategi di sebalik langkah tersebut. Apapun, kami akan terus dapatkan perkembangan ini dan juga mungkin reaksi daripada pelbagai ahli-ahli parlimen pembangkang ini, apa pendirian mereka masing-masing terhadap langkah tersebut, yang rata-ratanya mereka sendiri mengatakan langkah tersebut amat mengecewakan. Jadi kita tahu isu pengundian belanjawan ini bukan sahaja menyentuh tentang intipati belanjawan itu, tetapi menunjukkan keyakinan ataupun memberi legitimasi seperti apa yang dikatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad, itu legitimasi ataupun pengesahan terhadap kerajaan Perikatan Nasional ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Apapun itu, antara perkongsian yang kami bawakan di astroawani.com, dan lepas ini kami nak bawakan sedikit perkongsian tentang banjir dan juga bagaimana untuk menangani kesihatan di tengah banjir dan juga di tengah-tengah pandemik. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.